Assalamualaikum. Umur Redha Faridah Muhammad Nur Alis. Allahumma salli ala Muhammad. Tepat jam 7 pagi, Zalifah Ishak Sri Rohayu. Nazaria, Siti Rozia, Cik Rodia, G binti M, Kuzurina, Akma Kasim, Tuntat, Naimah Ka'mah, Zahariah Osman, Hamidah Sa'ad, Alhamdulillah, Nur Azlina Syukur, Siti Rozia, Nurhaniza Hamid, Suzana Amiruddin, Nur Atifa Atim, Hairiah Haji Ismail, Siti Atikah Tukimin, Hadisah Syafi'i, Siti Aisyah Ka'bah. Selamat pagi Cik Rodia, Mas Lizah Bagiran, Alhamdulillah, Wan Sipah, Nur Sitah Ngadimin, Ida Najwa, Cik Yurni, Wan Yahya. Okey, respon saya, seorang pun tak respon lagi. Audio video okey ke? Syardila Al-Idrus, Masya Allah. Mazni Ahmad, Maryam Syarbini, Siti Zabidah. Apa khabar Kak Zaliha Zainal? Kak Zaliha muncul dah. Semoga Kak Zaliha semakin kuat. Sahabat-sahabat la tahzan, demi ummah kerana Allah, semua mengucapkan takziah kepada Kak. InsyaAllah Allah beri kekuatan bertemu dengan kesayangan semula di dalam syurganya Allah, di kampung akhirat yang abadan abadah. Amin ya Rabbal Alamin. Siti Azmahani Mamat, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Opah Azna, apa khabar? Hazliza Mukhtar, cuba tulis nama anda dan anda live dari mana. Kan comel gitu. Zainun Abdul Rahman. Terima kasih Cik Yurni. Gombak jelas Ustazah. Okey. Nur Laila Isno, Alhamdulillah, terima kasih Kak Siti Rozia. AV okey. Dah 2-3 orang AV okey ni baru kita boleh start. Alhamdulillah. Orang Johor, Kak Nuraini Abdul Rahman, Nurhaniza Hamid, Nur Hasimah Zainuddin. Alhamdulillah, syukur semua okey Ustazah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam kuliah La Tahzan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah izin sampai ke hari ini kita sudah berada pada muka surat 154 buku lama, muka surat 157 buku baru. Masya Allah, tajuk Sebaik-baik Teman Sejati adalah buku. Okey, sejak semalam saya terintai-intai akan tajuk 74 ni. Saya dah senyum-senyum sini seorang-seorang. Kenapa Muslimat dirahmati Allah? Kerana bukan semua orang suka membaca. Ni ramai pencen-pencen cikgu ni. Ada Kak Siti Arfah, Muhammad Sabita, Masya Allah, pencen-pencen cikgu. Kan ramai pencen-pencen cikgu ataupun cikgu lah sekarang ni yang macam mengakui, memanglah Ustazah, daripada dulu dah kita duk melantangkan laungan suara, membaca jambatan ilmu. Membaca jambatan ilmu. Tetapi apa yang kita buat, muslimin muslimat dirahmati Allah, kitab ini Masya Allah
ditulis ketika handphone belum penggunaannya seluas hari inilah. Maknanya tak ada telefon yang menghubungkan, tidak ada handphone yang kita sebutkan boleh main WhatsApp, boleh berFacebook, boleh ber-IG, bersegala-gala lah. Jadi bayangkan sekarang ni sejak ada handphone ni, kita akui ya Allah susahnya kita nak pegang buku, susahnya kita nak membaca. Kita ni tak apa lagi dah, Ustazah dah tua-tua dah. Kan orang tua ada je alasan kan. Kita ni tak apa lagi lah, Ustazah dah tua-tua dah. Tu yang nak SPM tahun ni tu anak saya tu tak nak pegang buku langsung, pegang handphone selalu. Macam tu kan, pok-pok kita ni, Masya Allah. Jadi kerana apa ya? Kerana kita tak memahami betapa pentingnya buku. Dan buku yang paling besar, yang paling tidak ada silap walau satu titik, sudah pastinya Al-Quran. Okey, tak layak pun kita panggil sebagai buku sebab dia bukan buku biasa-biasa. Dia adalah Al-Quran Al-Karim. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, pada pagi ini kita berbicara untuk kita membetulkan satu situasi, keadaan yang sedang kita lalui. Tak apa sekarang ni mediumnya adalah handphone, laptop masing-masing. Asal sahaja bila kita sebut buku tu adalah membaca. Okey, membaca. Okey, sekarang saya suka beli dan baca buku kitab. Baguslah Hazliza Mukhtar. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, bukan senang orang nak membaca buku ni. Jadi Ustazah dengan senyum-senyum je baca. Allah. Betul lah, rugi orang yang tak membaca. Masya Allah. Amboi, Wan Mahani, Wan Abu berdamai dengan takdir. Okay? Baik. Jadi Ustazah pok tak ada makna juga. Ustazah tolong bacakan isi kitab ini. Okay? Tajuk tajuk 74. Sebaik-baik teman sejati adalah buku. Ada jangan left pula kan. Kenapa nak left Ustazah? Sebab cakap pasal buku lah pula. Kalau ada orang yang allergic dengan perkataan buku tu kalau ada orang yang allergic dengan perkataan buku tu, jangan left dulu. Kan muslimat penat Ustazah pakai tudung baru hari ni. Tak adalah gurau-gurau. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan left dulu sebab paling kurang walaupun kita tak suka membaca buku, kita punya pokpek lepas ni ada ilmu. Maknanya kita bercakap dengan anak cucu kita pasal buku. Jadi apa yang kita dapat daripada ilmu ni, jom kita praktik untuk diri kita sendiri. Kemudian cakap-cakap kita lepas ni bukan hanya baca buku, tahun ni nak SPM kan, itu je yang diulang-ulang kan. Muslimat dirahmati, baca buku kan. Orang dulu selalu cakap kalau kita macam bersembang-sembang, bermain-main, tapi ada seorang kawan kita ni mesti digelar sebagai ulat buku. Weh, jom main sekejap. Dia diam je kan. Kat tangan dia mesti ada buku lah. Ustazah terkenang-kenang pula wajah kawan-kawan Ustazah masa sekolah, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, yang memang suka membaca. Ustazah antara kan ada program Nila membaca, bukan catat. Saya pernah dapat antara top 10 yang memenangi lah buku banyak membaca. Tapi kadang-kadang takut kelentong juga. Cikgu bijak tau. Dia suruh kita tulis sinopsis apa buku cerita yang kita baca. Jadi punyalah berlumba nak banyak baca buku ni masa cuti sekolah. Main tulis je nama tajuk buku. Masa tu Ustazah kerap ke Perpustakaan Negara Malaysia. Main tulis je. Tapi tak boleh nak kelentong sahabat-sahabat. Sebab apa tak boleh nak kelentong? Nanti cikgu suruh cerita kat depan kelas. Cikgu main random je pilih tajuk apa. Buku nombor 8 yang awak baca ni, cuba cerita dekat kelas. Jenuh, mana boleh kelentong kan. Lawak sungguh lah zaman-zaman sekolah dulu. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita baca satu persatu. Di antara sebab kebahagiaan adalah meluangkan waktu untuk mengkaji, memberi perhatian kepada pembacaan dan mengembangkan kekuatan otak dengan beberapa hikmah. Kan kita baca La Tahzan ni untuk merebut kebahagiaan. First paragraf ni dah sebut dah. Di antara sebab kebahagiaan adalah meluangkan waktu untuk mengkaji, memberi perhatian. Sebab sebelum-sebelum ni kita diberitahu betapa orang yang banyak membuang masa tu itu adalah orang yang rugi. Jadi nak isi masa tu dengan apa? Sebab tu dulu-dulu masa kita sekolah kan, cikgu suruh isikan adalah borang-borang tertentu kan, dia suruh isi
Okey, tuliskan hobi. Cik, kau main lagi tulis hobi membaca. Tapi dalam sebulan berapa buku sangat yang kita baca? Masya Allah, tabarakallah. Baik, Al-Jahiz menasihatkan supaya sentiasa membaca dan mengkaji agar dapat mengusir kesedihan daripada anda. Oh, nak mengusir kesedihan, disuruh membaca. Ya ke Ustazah? Kita kan suka macam tu. Ya ke Ustazah? Siapa tengah sedih hari ni? Capai mana-mana buku yang kita beli bertalu-talu tapi kita belum lagi membaca untuk jambatan ilmu. Mohon terasa. Siapa tengah sedih sekarang kan? Ambil je mana-mana buku. Kan muslimat dirahmati Allah. Ya ke Ustazah boleh mengusir kesedihan? Cubalah kalau orang alim ulama ni menasihat, dengar dulu. Bukan Ustazah punya nasihat ni. Al-Jahiz menasihatkan supaya sentiasa membaca dan mengkaji. Ustazah garis kalimah agar dapat mengusir kesedihan daripada anda. Saya kalau membaca macam tu, kenapa saya gariskan kalimah agar dapat mengusir kesedihan daripada anda? Sebab next bila saya buka balik, apa yang boleh mengusir kesedihan ni? Kita nak tahu apa. Kok kita masa tu tengah sedih, apa yang boleh mengusir kesedihan ni? Ni orang alim yang ajar ke aku ni. Rupanya supaya membaca. Kalau kita membaca, dia kata agar dapat mengusir kesedihan daripada anda. Kita ni belum buat lagi, kita ya ke? Pergi buat dulu. Macam tu kan muslimat. Katanya buku adalah teman sejati. Ni shock deep kata-kata ni. Buku adalah teman sejati. Kenapa disuruh kita membaca? Buku adalah teman sejati yang tidak akan memujimu dengan berlebihan. Kita baru baca satu muka surat, bacalah buku kan. Kita baru baca satu muka surat, tiba-tiba kita dengar suara daripada buku tu. Rajinnya awak ni yang pakai tudung hitam putih ni. Rajin sungguh-sungguh lah. Saya tak pernah tengok orang rajin macam ni. Kita dengar suara tu pelik ni. Padahal baru satu page aku baca ni. Rajin apa ke benda ni? Lepas tu dah berpuluh tahun aku tak suka membaca. Dengar kitab Latahzan hari ni bab 74, baru aku nak buka, tiba-tiba dah dengar suara daripada buku tu. Rajinnya awak ni, maknanya buku takkan memuji kita berlebihan. Sebab hari ni ada orang yang bekerja, sahabat-sahabat, jadi rajin kerana puji-pujian orang lain. Tiba-tiba kalau tak ada orang puji, lama dah tak ada orang puji. Kak Salina, Kak main gelak betul kan? Ramai orang muslimin muslimat dirahmati Allah, lama dah tak ada aku puji. Aku pergi surau pun dah lama surau tutup. Aku pergi surau pun tak ada orang puji, tak payahlah pergi, kan? Rupanya dia berbuat tu adalah untuk meraih pujian. Ini bahaya. Allah nak hindar kita daripada penyakit hati, antaranya adalah riak. Suka sahabat muslimin ujub, kan? Allah na'udzubillah. Jadi buku tu tak akan puji kita. Jadi kita akan membaca dengan keikhlasan. Kerana apa kita nak membaca? Kerana kita dapat ilmu. Sahabat yang tidak akan menipumu. Buku ni tadi dia kata teman sejati. Jadi sahabat, dia tak akan menipu kita. Kita bawa di dalam beg kita, nanti kita tengah tunggu bas ke, ada korang tunggu bas, tunggu LRT, sahabat-sahabat, dia keluarkan buku, dia baca. Kan? Tiba-tiba dia tipu duit kita. Nah, aku belanja kau minum. Padahal dia ambil duit kita. Macam-macam lah kalau kawan makan kawan ni punya cerita. Tapi buku makan kawan tak pernah. Kita disuruh berkawan dengan buku. Dan teman yang tidak membuatmu bosan. Dalam buku tu macam-macam ilmu. Jadikan ia teman supaya tidak membuat kita bosan. Dia adalah teman yang sangat toleran. Maknanya spotting sungguh-sungguh teman ni. Kita kan duk cari, saya suka kawan dengan orang tu. Spotting lah dia tu. Kawan tu tidak akan mengusirmu. Kawan tu tak akan mengusirmu. Kadang kita berkawan, siapa jemput kau datang rumah aku ni? Pergi keluar. Sedih kecil hati kita kan. I jemput VVIP je tahu hari ni, sempena hari pertunangan I. Tiba-tiba kan. Tapi buku tu, muslimat dirahmati Allah, dia tetap berada dengan kita selagi mana kita tidak tinggalkan dia. Dia adalah tetangga yang tidak akan menyakitimu. Tu dia. Hebat kan orang-orang alim ni. Dia memandang tu, wah. Kalau kita, Ustazah ada dinding depan Ustazah ni kan. Kalau kita pandang dinding, sahabat. Tapi mereka boleh pandang lepas daripada dinding tu apa benda. Ni orang alim. Masya Allah, kita nak jadi orang alim kan. Tapi jangan sampai gila. Jangan sampai gila. Semalam Jabatan Agama Islam Selangor telah membuat satu buat secara ni, kita boleh rujuk dekat dia punya Facebook, Jabatan Agama Islam Selangor.
majlis Sitah An-Nur yang ajaran sesat tu untuk diajak bertaubat. Okey, kita berharaplah taubatan nasuha yang datang daripada hati. Apa jua Allah yang Maha mengetahui, kan, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Baik, apa lagi tadi? Akan menggunakan apa yang anda miliki. Dia adalah teman yang tidak akan silap. Mana perginya tadi? Dia adalah tetangga yang tidak akan menyakitimu, dan dia adalah teman yang tidak akan memaksamu mengeluarkan apa yang anda miliki. Ada kawan-kawan kuat pau. Ada kuat pau. Kau baru lepas gaji kan? Belajarlah kita kuat pau. Kan, muslimin-muslimat. Tapi buku tak. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan tipu daya, tidak akan menipumu dengan kemunafikan, dan tidak akan membuat kebohongan. Maknanya, ramai orang berkawan dengan manusia akhirnya menjadi sakit derita dia. Tapi berkawan dengan buku akhirnya Masya Allah bertambah-tambah ilmu. Tidak akan terjebak dengan ditipu. Jadi maksudnya muslimat dirahmati Allah, orang boleh bertanya macam ni lah, saya tak suka lah bab ni Ustazah, adakah berkawan dengan buku? Buku bukan boleh jemput kita pergi kenduri kahwin dia. Kan? Maksudnya bab silaturahim tu kita tetap jaga, bab berukhuwah tu tetap jaga. Tapi dalam berkawan, jangan keluar pagi sampai malam tak ada buat apa benda yang bermanfaat. Kan, betul kan? Nurul Sidina Syukur ada kawan kuat pau macam-macam lah. Buku adalah sesuatu yang jika anda lihat, maka akan memberikan kenikmatan yang panjang. Ada orang kita pandang muka, muslimat dirahmati Allah, aku tengok muka dia pun dah lemau dah, contoh, kan? Tapi kalau kita tengok buku, macam mana Ustazah nak dapatkan tengok buku ni dapat kenikmatan yang panjang? Maksudnya sahabat, kita nak usir kesedihan, kita nak buang rasa kenapa aku ni asyik gagal je dalam bisnes. So buku-buku apa yang kita nak baca? Kalau Ustazah sendiri daripada zaman sekolah dulu sahabat, ialah selain Quran, kitab-kitab hadis, paling saya suka baca. Cuba anda tulis dekat ruang komen, buku jenis apa yang anda suka baca. Remaja-remaja dulu kan baca juga apa, gila-gila remaja. Dulu-dulu buku Mastika baca juga. Tapi saya ingat buku yang paling saya suka baca adalah buku tokoh yang memberi inspirasi. Mata saya takkan ngantuk. Wah, hebatnya dia ni. Dulu dia ni orang miskin, tapi sebab dia rajin belajar, wah, pergi sekolah kasut koyak je. Ya Allah, kesiannya, baju sampai tukar-tukar dengan abang sebab tak ada baju. Dekat rumah dia ada satu je baju sekolah. Lepas tu tukar-tukar dengan abang dia. Hari ni dia pergi sekolah, besok dia ponteng abang dia pergi sekolah. Masya Allah muslimat. Nur Zarina Wati baca novel. Lepas tu daripada novel tu apa yang kita dapat? Macam itulah. Jadi kita ubah cara apa yang kita suka baca, memberi tak manfaat pada kita. Kalau kita lepas baca novel tu kan, siapa tadi yang sebut tu, lepas baca novel tu dengan kita tak boleh buat kerja. Kenapa yang tak buat kerja? Saya tak boleh bangun bang. Sedih sangatlah dengan cerita dalam novel tu. Kan sampai 3-4 hari seminggu kita duk tak boleh move on lagi dengan cerita dalam novel tu. Oh, masalah sungguh ni, muslimat dirahmati Allah. So, apa yang kita nak sebut? Cik Rodia suka baca buku mengenai kehidupan dan alam. Hebat ni. Masya Allah. Akmal Kasim suka baca novel, sekarang dah berusia ganti Al-Quran. Kalau mampu mengganti tu alhamdulillah, hebat. Tapi bukan semua novel tak bagus dibaca, Masya Allah. Daripada novel itu kan kita boleh menasihat orang lain. Kita boleh macam Ustazah dalam ceramah. Kenapa Ustazah suka ulang cerita-cerita kisah-kisah masyarakat? Sebab kita kerap mendengar. Anda yang suka membaca novel, kadang-kadang bila anda bertemu dengan sesiapa, kita nasihat. Kawan tu sejuk hati. Macam mana kau boleh nasihat aku macam ni? Aku seronok lah dengar. Aku baca novel, hari tu ada cerita-cerita macam ni. Sebiji macam cerita kau ni lah. Tapi disebabkan dia bersabar, dia segala, akhirnya dia berkahwin juga dengan boyfriend lama dia tu. Contoh macam tu lah. Macam lagging sekejap tadi. Suka tengok buku resipi. Patut sampai ke sekarang ni Kak Zalina punya Facebook suka kongsi resipi. Sebab tengok masing-masing manusia. Seronoklah pula saya tengok anda share suka baca buku apa. So saya Kak Zalina, okey, suka baca buku resipi. Rupanya patut Facebook dia penuh dengan makanan-makanan. Lepas tu kadang-kadang nanti share resipi, korang masak apa hari ni. Itu jiwa dia. Salah ke? Tak salah. Jadi hati-hati muslimat dirahmati Allah kan, Siti ajar. Tapi bahaya baca novel Ustazah kan. Masing-masing. Bila kita dengar ruang komen ni saat baca, sahabat-sahabat kita,
Ada ke baca novel? Ada ke baca resipi? Kau siapa nak cakap ada ke? Sebab itu kesukaan dia dan mesti memberi manfaat. Syaratnya buat kan Kak Sarina? Suka baca buku resipi. Syaratnya buat. Bertimbun-timbun buku resipi, akhirnya pergi membeli. Macam Ustazah Zai kan, beli kat luar makan. Tapi saya tak ngaku bersalah. Sebab apa? Saya tak suka baca buku resipi. Maka disebabkan tak suka baca buku resipi, makanya saya tidaklah memasak selalu, hanya sekali-sekali. Dan apa yang kesukaan Ustazah hanyalah beli dan tunggu makanan tembok di atas rezeki di atas tembok. Jangan gelak sahabat-sahabat. Ini cerita yang Ustazah suka share lah dengan jemaah Ustazah. Yang tak biasa tengok dekat ruang Facebook Ustazah tu mungkin tak faham apa rezeki atas tembok ni, kan? Apalah Ustazah suka beli makanan yang macam tu. Baik muslimat dirahmati Allah, buku adalah sesuatu yang jika anda lihat maka akan memberi kenikmatan yang panjang. Dia akan menajamkan kemampuan intelektual, melancarkan lisan, membaguskan gerakan tangan. Tu dia. Apa maksud membaguskan gerakan tangan? Bukan macam exercise tu, tapi tangan dalam Quran. Contoh tabbat yada tu tangan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka ke atas kedua tangan Abu Lahab. So bila kita baca tafsir, kenapa tangan disebutkan? Kenapa tangan Abu Lahab yang celaka? Kenapa bukan tubuh badan dia yang jahat tu Ustazah celaka? Bila Allah sebutkan tangan, maknanya tangan ni gambaran usaha. Usaha. Maknanya kalau orang rajin membaca, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia akan membaguskan gerakan tangan. Maksudnya ni usaha dia akan pelbagai. Orang yang rajin membaca, dia akan dapat perkembangan minda dia tu hebat. Ya hari tu aku ada terbaca lah macam ni. Ya aku nak try buat lah. Nampak Kak Sarina tak pernah terfikir nak meniaga aiskrim Malaysia. Contoh kan, dulu Ustazah jual aiskrim Malaysia Ustazah Zai, Muz. Masa mak saya ada lagi lah sahabat-sahabat. Tapi tak ada dah, mak saya meninggal pun peti ais besar tu semua saya buang dah. Bukan sebab apa, sebab masa tu mak macam bosan kan, tak ada apa. Jadi dia sihat lagi. Kita bantulah, kita bantu macam mana. Panggilkan seorang pembantu, temankan dia untuk buat aiskrim macam tu kan. Muslimat dirahmati Allah, asalkan ada kerja yang tidak membebankan, yang tidak menyusahkan. Apa-apa pun manusia ni kalau dia buat kerana minat, dia suka, semua boleh jadi. Okey muslimat. Dia akan memperindahkan lafaz anda. Kata-kata kita boleh jadi cantik. Dulunya kita tak pandai menyusun kata, tapi dek kerana suka membaca, orang selalu tanya, macam mana boleh susun ayat comel je, macam banyak je idea. Jawapannya suka membaca. Kadang minta maaf Ustazah kongsi sikit. Kadang muslimin muslimat ada orang tanya, Ustazah macam mana Ustazah boleh bercakap, ada je cerita Ustazah tu. Jawapannya membaca. Rajin membaca kita. Wah, Masya Allah. Sekarang ni saya akui membaca tu bukan saja di buku. Banyaknya kalau saya sambil menunggu, sambil sekejap-sekejap tu, banyaknya kita membaca di handphone lah. Sebab muslimat dirahmati Allah, kita boleh simpan balik. Alamak, artikel ni panjang ni, aku baca sikit, save dulu, simpan dulu kat mana-mana, nanti kita sambung baca. Jadi balik ke rumah bila ada himpunan buku-buku kita tu. Dan paling saya berbahagia PKP ini adalah buku-buku yang dah lama saya dapat hadiah, saya tak baca tu, saya buka. Baru buka dari kotak pun ada, baru buka ikatan ribbon pun ada. Ya Allah, kalau tak PKP agaknya berkepam sampai kiamat buku ni aku tak baca. Sebab kita sibuk kan. Sibuknya kita dulu kena tumpu bawa kereta. Takkanlah tengah bawa kereta pun nak membaca buku kan. Muslimat dirahmati Allah, sekarang ni kita just stay at home, sambil kita baring, sambil kita tunggu apa makanan dekat dapur nak menggelegak, kan kita boleh baca buku. Jadi dah setahun setengah kalau anda tak gunakan PKP ni untuk banyak membaca, rugi. Sekian dimaklumkan. Dia akan menenangkan jiwa dan akan melapangkan dada, memberikan penghormatan kepada orang awam, dan membuka jalan persahabatan dengan raja-raja kepada anda. Tak faham Ustazah, kenapa dengan membaca boleh membuka jalan persahabatan dengan raja? Saya suka membaca, pintu istana dekat atas jalan duta tu tak pernah pun terbuka untuk saya. Allah, suka nak perasan kan? Niat awak nak membaca tu kerana apa? Niat nak membaca, muslimat dirahmati Allah,
Niat nak membaca tu muslimat dirahmati Allah adalah untuk mendapat ilmu dulu. Dengan ilmu tu luasnya pandangan. Macamlah saya bercerita kan muslimat dirahmati Allah, ketika macam mimpi Ustazah dibawa terbang ke Paris. Tu dia kemudian merasa pergi Manchester, dibawa juga ke London. London tu ingat lagi, sehari je tak bermalam pun. Singgah disebabkan nak pergi mana. Entah masa tu saya ikut je, menonong je. Memang tak pernah keluar daripada Malaysia. Keluar-keluar pun macam bawa jemaah. Dah pergi dah ke Kemboja, Indonesia. Masa tu dah pergi ke belum? Umrah memang dah pergilah kan. Tapi tak pernah lagi lah pergi negara-negara Eropah ni, tak pernah pergi. Sekali orang bawa muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Rupanya nak suruh ustazah berceramah di kedutaan Paris. Gitu. Jadi kan sepanjang perjalanan tu berangan. Ya Allah, kadang berangan, senyum seorang-seorang, kadang menitik air mata. Kenapa ya sahabat-sahabat? Sebab ya Allah, aku dapat merasa ni semua hanya kerana sekuman ilmu yang aku ada. Hasil daripada membaca. Kalau tak ada semua ni memang taklah. Muslimat. Jadi kalau mak ayah bagi kita harta tu kita boleh gunakan untuk berpoya-poya ke sana sini. Tapi kalau dengan harta tu akhirnya akan habis. Tapi kalau ilmu lagi kita kongsi dengan orang, Masya Allah, lagi berganda-ganda. Lagi kita kongsi dengan orang, lagi makin ingat. Lagi kita kongsi dengan orang, lagi macam malunya kalau aku tak buat. Aku duk cakap dengan orang ni, tapi aku sendiri tak buat. Itu rasa saya. Tapi kalau harta, ni duit aku kot, kenapa nak bagi ke engkau? Kecuali lah atas nama sedekah kan, muslimat dirahmati Allah. Sebab kita tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi perkara macam ni bila saya fikirkan balik, sahih lah ya Allah. Dengan ilmu jua, dengan membaca jua, luasnya pandangan, banyaknya kita boleh tua sebelum waktunya. Tua sebelum waktunya. Ada orang macam muda tapi pengalaman dia luas. Mana kau belajar semua ni? Membacalah. Jadi tak rugi muslimat dirahmati Allah. Okay? Pegang kitab Latahzan, mata mula sepet. Better dengan suara ustazah. Dia ada kitab ke tidak ni? Terus Hayati, dia duk tag kawan dia ke, adik-beradik dia ke, dia nak ahyat. Maknanya kalau dia baca buku Latahzan akhirnya gitu. Tapi kalau dengar suara ustazah akhirnya gitu. Mana satu pilihan anda asalkan berada dalam majlis ilmu. Baik muslimat dirahmati Allah. Dengannya anda akan mengetahui bahawa sebulan anda bergaul, ni saya garis kalimah ni. Sebulan anda bergaul dengan sebulan anda bergaul dengan buku akan lebih baik daripada anda bergaul dengan orang seumur hidup. Tu dia. Sebulan bergaul dengan buku lebih baik daripada seumur hidup bergaul dengan manusia. Saya masa gariskan kalimah ni saya senyum lagi muslimat. Kenapa saya kata ini kalau ulat buku memang betul ustazah. Berkawan dengan buku, ilmu banyak, boleh bercakap yang baik-baik, tak menyakitkan hati orang, kan? Tak menyakitkan hati kita pun ya. Berkawan dengan orang ustazah, kita baru nak cakap baik sikit, dia dah kata kita ni skema lah, sangat lah, yoyoan lah, macam-macam kan. Dia cakap macam tu. Sebenarnya muslimat dirahmati Allah atas kita. Kalau kita suka membaca, kita mengiyakanlah apa yang kita cakap ni. Tapi kita tak putuskan pun silaturahim dengan orang lain. Kita tak ada pula tak berkawan dengan orang lain. Kan mak kita kata, jom kita pergi ni adik-beradik nak buat kenduri tahlil ni. Kan lama dah tak jumpa, PKP dah habis dah ni, jom kita pergi. Tak maulah mama nak membaca buku. Jangan ikut sangat. Mak bapak saya dulu tahu saya suka baca buku. Tapi kalau nak bawa pergi mana-mana rumah saudara, alamak nak baca buku. Buku baca lepas ni, dia nak pergi rumah saudara. Tu dia, muslimat dirahmati Allah. Jangan tak kenalkan anak-anak pada saudara mara. Itu sangat penting. Kenapa nak kenalkan anak-anak pada saudara mara? Muslimat dirahmati Allah. Bila kita mati, kita harap anak-anak kita cantum hubungan baik dengan saudara mara. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kecil-kecil ustazah budak-budak ni ikut kita pergi mana-mana. Bila dah remaja itulah dia orang sibuk kan ustazah. Yes, memang sibuk dengan kerja-kerja universiti dan sebagainya. Tapi jangan ikutkan sangat. Sebab tu ada masa mak bapak saya memang buku boleh baca bila-bila masa. Sekarang ni ikut pergi. Bukan nak lama-lama kat rumah orang tu, ataupun bawa buku tu. Nanti boleh baca sama-sama dengan anak orang tu. Tu dia.
kita kena ada ketegasan sebab kita tahu apa impak selepas itu. Anak-anak remaja ni kadang-kadang pandai nak dibawa pergi tempat-tempat nak bersilaturahim, busy lama, ada assignment nak kena settle, nak kena baca buku. Bila kau duk tengok TV segala, buat benda lara tu, tak ada pula masa tu kau gunakan untuk tengok buku, kan? Jadi maknanya keluarga, ibu ayah kena ada penegasan dalam bab apa. Yes, siapa yang halang kau nak baca buku? Tapi dalam kereta boleh baca, kan? Sampai kat rumah orang tu boleh baca, kan? Supaya kenal, ni rumah Pak Long kau, ni adik-beradik Pak Ngah kau nak pergi sambung belajar. Lepas 4 tahun pula baru jumpa. Kalau dalam tempoh tu ayah mati, kau sepupu pun kau tak kenal. Ni kena hati-hati, sahabat. Dengannya anda juga dapat menghindarkan hutang dan kesusahan mencari rezeki. Kat mana Ustazah membaca boleh menghindarkan kesusahan mencari rezeki? Ada sahabat saya, dia tulis buku, muslimat dirahmati Allah, mudahnya menjemput rezeki. Ni viral jugalah buku tu, kan? Best seller jugalah buku tu. Lepas tu, orang yang mengambil manfaat daripada ni, Ustazah, sekarang baru saya faham macam mana mudahnya menjemput rezeki setelah membaca buku ni. Versi tebal besar ada, versi saiz poket ada. Baru saya faham, Ustazah. Lepas tu, hasil daripada membaca. Jadi muslimat, kadang-kadang dia bukannya bergaul dengan orang-orang yang kaya raya, tapi hasil daripada pembacaan dia boleh create satu bisnes yang sangat besar yang menguntungkan. Sebab hasil daripada pembacaan dia. Ni yang kita tengok, yang kita nak tekuni. Dengan buku anda tidak harus bersusah payah menghadap seorang. Ini deep. Saya gariskan kalimah ni sebab apa? Dengan buku anda tidak harus bersusah payah menghadap seorang pengajar yang mencari makan dari usaha mengajar. Allah. Kenapa Ustazah gariskan? Sebab dada saya, ya Allah, memang ada seorang pengajar yang mencari makan dari usaha mengajar. Saya selalu tegur, ingatkan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya yang menjadi guru di sekolah, yang dapat duit hujung bulan kerana mengajar sahabat-sahabat. Itu memang pekerjaan dia. Mereka mulia dengan mengajar, mendidik anak-anaknya orang. Tapi tolong betulkan niat. Kita ni nak mendidik sahabat-sahabat anak orang lain, usahakan macam kita mendidik anak sendiri. Kita pandang anak orang lain, memanglah anak kita yang 4 orang kat rumah tu pun ada yang ya Allah baiknya, ada yang dengar kata fokus sungguh bila kita cakap, ada yang degil sungguh. So satu kelas 40 orang, dah kita memilih kerjaya itu, biasa je. Jangan kita pilih kasih sebagai guru. Jangan muslimat dirahmati Allah kita benci dekat seseorang budak kerana dia tak nak dengar cakap kita. Kita didik anak kita kat rumah, adakah kita benci? Macam mana Ustazah nak buat anak saya yang bongsu tu? Malasnya lah. Tapi dah anak kita, kan? Sayanglah saya dengan dia. Doakanlah juga. Sayang sebab apa? Sebab kita tak nak dia gagal dunia, akhirat pun tak nak. Kalau kita punya rasa macam tu kepada anak-anak murid, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah jiwa kita ni akan lapang. Okey, dapat rezeki, tak dapat rezeki, dapat duit, tak dapat duit, tak ada isu. Tapi soal memilih kerjaya sebagai guru, memanglah dapat allowance itu, dapat bonus ini, contoh dapat gaji, kan, muslimat dirahmati Allah. Tetapi tidak menjadikan itu matlamat utama. Kan? Nak mengajar muslimat dirahmati Allah, kena cari apa nawa itu. Saya memulakan Latahzan dah sampai bab 74 ni. Ada orang tanya, nak tergelak juga kadang, Ustazah mengajar Latahzan hari-hari tu, siapa bayar Ustazah? Siapa bayar Ustazah? Saya kata tak ada penganjuran siapa-siapa. Saya nak, manalah kita nak jangka masjid surau dah buka ni, kan, muslimat dirahmati Allah. So bila Ustazah dah start masjid surau, kalau saya cakap je okey kuliah ke 7 pagi, 7.30 pagi, muslimat dirahmati Allah, maknanya saya dah tak ada ruang dah lepas ni. Memang saya dah bergerak. Bila saya dah bergerak, saya terlibat dengan jam, saya terlibat dengan, yelah ada orang tu nak jumpa, sekian-sekian. Kita just stay at home ni, masa kita susun sendiri. Tapi bila kita keluar, kan, nanti dengan jajah kita Ustazah kita singgah tempat ni Ustazah, sebab hari tu kakak tu tanya pasal Ustazah bla bla bla. Ada je, sebab kita dah mula keluar rumah. So saya tak dapat lagi nak komit. Jadi selagi saya boleh, saya minta izin dengan Ustaz. Tapi itulah saya kena korbankan rasa saya. Kalau saya buat kelas
pukul 7 saya tak boleh ikut ustaz pergi surau pagi. Muslimat dirahmati Allah. Sedangkan itu kesukaan saya. Bila pagi subuh, walaupun zuhur, asar, maghrib, isyak saya tak sempat, saya suka subuh di surau. Sebab kita dapat tengok muka jiran-jiran kita, kita dapat bernilah walaupun tak bersalam-salaman, berdakap-dakapan, kita boleh bertanya khabar, nampak dia ada sihat agak ni walaupun dah solat atas kerusi. Macam tu kan, kita nak seronok. Tapi muslimat, kalau saya pergi surau, baliknya saya tak sempat lah nak baca Quran ke apa, untuk amalan diri sendiri kan. Dah terus buka kitab Latahzan. Betul, ini pun ibadah, tapi saya pun ada target saya pagi-pagi apa yang saya nak baca, zikir apa yang saya nak amal. So kalau saya solat di rumah, masih sempat lagi nak mengaji, nak apa kan, baru kita buka. Ini pun saya korbankan kesukaan saya setiap pagi. Apa kesukaan saya setiap pagi, muslimat? Kesukaan saya setiap pagi pukul 7 pagi saya akan, kalau nak mengaji ke apa, mesti habis sebelum pukul 7. Sebab pukul 7 pagi saya akan tengok berita TV1. Apa ada pada berita ustazah ni? Sebab berita TV1 tu 10 minit je. Kalau nak tengok berita lain tak sempat, setengah jam, 1 jam tak sempat. At least tak adalah macam buta berita sangat kan. Pukul 7 pagi tu saya tengok berita. Bila start pukul 7, ustaz tengok jadual, pukul 7 berita macam mana? Tak apalah bang, korban, sebab nanti tak sempat ni nak basuh kain lagi lepas ni. Ada hari yang saya basuh kain, ada hari yang saya tak basuh kain. Saya basuh kain bukan masuk mesin semua, muslimat. Ada kain yang lebih banyak saya basuh tangan. Kan tak tahu pasal apa, duduk berdua boleh lah basuh tangan. Kalau ada anak-anak nak basuh tangan, jenuh kan. Teringat mak mentu, bunyi anjing belakang rumah saya ni ada bukit, pasal apa pula anjing berbunyi pagi-pagi ni. Okey muslimat, jadi gitulah nak ceritanya. Hilang dah pula kat mana, Allah masya. Jadi masa kita berkawan dengan pengajar, khawatir pengajar itu hanya niat untuk mencari makan, tak jadi apa-apa sahabat. Allahu Akbar. Mengajar tu memang kerjaya kita, memang kita boleh dapat imbuhan, tapi jangan jadikan itu sebagai niat. Maka kita akan jadi rosak dalaman ni, kan? Akan jadi rosak muslimat. Tapi kalau kita mengajar, ya Allah kan, niat untuk diri sendiri dulu. Aku dulu belajar benda ni tapi lama dah aku lupa. Aku gunakan untuk mengajar, aku study balik. Kita polish balik apa yang kita tahu, akhirnya jadi tak tahu sebab kita tak amal. Sekarang bila kita mengajar, dia ingat. Jadi, kenapa saya memilih Latahzan? Sebab sesuai dengan suasana pandemik. Ramai kematian orang tersayang, ramai orang yang sedang derita jiwa. Mak saya kena kuarantin ustazah padahal umur dah 80-an. Kesian mak saya ustazah, mak saya bukannya reti, duduk jauh asing dengan anak. Allah, ramai orang mengadu, hatta na'udzubillah ada yang sampai dah bunuh diri. Jadi bagi saya Latahzan ni sangat memujuk hati muslimin muslimat, kepada saya pun dan juga kepada yang mendengar. Itu nawaitu. Jadi soal siapa bayar tu, nak tergelak lagi soalan tu. Siapa bayar ustazah tiap-tiap hari? Jawapannya Allah yang bayar. Tahulah Allah nak buka, lapangkan rezeki, lapangkan apa saja kemudahan, Masya Allah. Dan kali jangan tanya. Sebelum tanya, buka dulu Latahzan muka surat 157, anda baca. Dengan buku anda tidak harus bersusah payah menghadap seorang pengajar yang mencari makan dari usaha mengajar. Sebab bila kita belajar daripada pengajar yang niat di hati bukan untuk mengajar, tapi sangat kurang ajar, bila menjadikan dengan mengajar ini aku dapat limpahan kekayaan. Faham maksud ustazah? Muslimat dirahmati Allah, semoga kita dihindarkan daripada orang yang mengajar punya nawaitu macam itu. Meremanglah bulu roma. Kenapa? Sebab cakap pada diri sendiri. Allahu Akbar. Tidak harus belajar dari orang yang secara akhlak lebih rendah dari anda. Orang tu akhlak lebih rendah, tapi kita seronok nak belajar dengan dia. Kita dah nampak dah akhlaknya lebih rendah. Kita sembahyang, tapi dia tak sembahyang. Kita nak belajar dengan dia. Kau ajak aku sembahyang? Pelik dah. Kita tahu selama kita berkawan 2-3 tahun dengan dia, kita nampak dengan mata dia tak sembahyang. Singgah mana-mana kalau berkawan kita sembahyang, dia tak sembahyang. Tiba-tiba kita belajar dengan dia bab sembahyang. Tak betul sahabat-sahabat. Kita tahu dia seorang anak yang balik kampung tidak, telefon mak ayah tak pernah, bergaduh dengan adik-beradik. Kita tahu dia buruk akhlak dengan keluarga,
Tiba-tiba kita, kau ajar aku macam mana aku nak baik hubungan dengan mak aku. Mak aku marah aku malam tadi, macam mana aku nak baik dengan mak aku. Ini kawan yang salah dalam mencari kawan. Sebab itu nasihat yang paling indah, wahai anak-anak muda yang mendengar, adalah apa? Nasihat paling indah yang datang daripada mak dan ayah. Sebab mak dan ayah menasihat dengan kasih sayang, menasihat dengan hati. Tapi ni gaduh dengan mak ayah, kita jumpakan kawan. Kawan-kawan yang kita minta nasihat tu pula pun sama lari daripada rumah juga. Akhirnya kita dapat apa? Kita takkan dapat apa-apa. Okay, jadi jangan belajar dengan seseorang yang akhlaknya lebih rendah dari kita. Dan tidak harus duduk bersama orang-orang yang hatinya penuh kedengkian dan orang-orang yang kaya. Ups, kan? Orang dengki kita tak tahu hati dia macam mana. Orang kaya mungkinlah kita nampak, Ustazah saya nak belajar dengan orang kaya tu. Kan? Kenapa nak belajar dengan orang kaya tu? Mana tahu dia bawa saya pergi ngeteh dekat KLCC ke? Contoh, kan? Sahabat-sahabat, contoh je. Jadi, muslimat dirahmati Allah, ada sebab kerana apa para alim ulama mengajar kita dalam bab berkawan dengan buku jauh lebih baik. Sebab kalau kita berkawan dengan manusia kategori-kategori yang macam ni, akhirnya dengan kita-kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa pendapat Ustazah tentang program-program ilmu yang mengenakan bayaran yang tinggi membebankan sahabat? Mahiran Razali, terima kasih soalan macam ni. Sebab saya terus terpandang, saya jawablah. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jawapannya, saya suka menjawab macam ni. Kita tak suka, kita jangan ikut. Tapi saya nak ikut Ustazah, minta Allahumma hdini fiman hadait. Kita tiap-tiap pagi diajar dalam kita ni kan, mengikut kaedah untuk kita membaca doa kunut setiap subuh. Jadi dalam tu dah ada macam-macam. Cuba semua anda Google terjemahan doa kunut. Cuba anda baca dan menjiwai perkataan pertama, ya Allah berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang engkau beri hidayah. Orang-orang lain yang dapat hidayah tu maksudnya adalah golongan Masya Allah yang hebat ilmu amal salihahnya, golongan para rasul, para sahabat. Nak dapat hidayah seperti mana Allah beri hidayah kepada orang-orang yang hebat di sisi Allah. Okey, kalau ya Allah mahalnya bayaran, aku tak mampu, tinggalkan. Jangan kecam-mengecam sahabat, sebab kita tak pernah tahu apa tujuan. Saya sendiri melihat dengan mata saya sendiri, muslimat. Yes, memang ada orang yang mengenakan bayaran yang tinggi untuk kepentingan peribadi dia, tak dinafikan. Tapi ada orang yang mengenakan bayaran yang tinggi untuk, muslimat dirahmati Allah, untuk dia buat projek lain. Contoh, aku dapat daripada pembayaran ni, semua yang aku dapat ni untuk infak ke tempat yang sekian ni. Contoh, maksud kita tak tahu apa tujuan dia mengenakan bayaran yang sedemikian. Jadi kita tak mahu, kita tinggal. Kenapa susah sangat? Sahabat-sahabat, kita nak Ustazah ilmu dia tu, tapi kenapa bukan dia seorang yang mempunyai ilmu demikian? Semua ilmu sekarang, sahabat-sahabat, kita boleh dapat dengan luas, tinggal kita nak ke tak nak. Jadi bila kita memandang di tu si Pulan tu kalau buat kursus apa, yuran ke main mahal, dia tak tahu ke ada orang tak mampu. Saya sebut macam orang nak hantar anak-anak pergi ma'had tahfiz. Ada yuran sampai RM1,000 sebulan ada. Tapi cuba kau pergi tempat tu macam mana? Wow, Masya Allah. Anak orang hif-hif bolehlah hantar macam tu, balik hafal Quran Ustazah. Sesuailah anak-anak orang hif-hif hantar ke situ. Sebab rumah dia pun hif juga, dan bapak dia memang hif juga nak bayar, kan? Tapi kita dah tahu kemampuan kita tak mampu ke situ. Jangan pergi Google pun yang bayaran yuran dia sampai RM1,000. Faham maksud Ustazah? Sebab di sana ada lagi. Contohnya, Ustazah tak boleh sebut kat sini lah. Kalau Ustazah sebut nanti kan macam-macam messenger pula masuk. Ustazah, saya nak daftarkan anak saya. Saya menyiapkan Darul Fawaz di Kertih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak ada yuran. Sebab apa? Sebab orang yang hantar ke situ memang anaknya dah tak nak belajar. Hatta dah jadi tak tahulah keluar hutan, masuk hutan, rambut merah, tak nak pergi sekolah. Biar anak dia memang tak nak pergi sekolah. Ada yang datang tu tak reti membaca walaupun dah habis darjah 6. Kesian. Tapi bila kita belai jiwanya, masih datang interview tu, awak betul nak hafal Quran ni? Sungguh
Sungguh hamba nak apa Quran. Kan macam tu, Quran. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia nak belajar. Jadi sebab kekangan tempat sebagainya, saya tak pernah bukakan iklan. Tapi yang datang tu muslimat kita memang interview sungguh-sungguh. Maksudnya kenapa saya cakap tempat ni bukan untuk orang cemerlang, bukan tempat untuk orang yang beruang. Sebab di luar sana ada banyak lagi peluang. Okey, jadi anak-anak tu kami bela macam anak kami sendiri. Jadi ada banyak peluang-peluang. Jadi sahabat yang bertanya, saya minta maaf kalau jawapan Ustazah ni tak memuaskan hati. Maknanya kalau kita tak setuju dengan harga tu kita tinggalkan. Menjadi dosa kita bersangka-sangka. Ni rasanya patutlah beli kereta Mercedes pula lepas ni. Kan, dengan ilmu yang dia ada tu dia jual. Itu bukan hak kita. Kan? Sebab kita ada dosa, dia ada dosa. Kita urus dosa kita agar bertukar menjadi pahala. Macam mana kita nak dapat merebut pahala dari Allah kalau dah kita tak dapat join yang mahal-mahal tu dengan kita pula kecam mengecam. So orang pula ajak kita, jomlah join, RM500 je. Tak apalah kau join lah. Cakap terus terang, RM500 bagi kau je, bagi aku derita. Cakap je terus terang kan sahabat. Tak apa aku nak join yang free. Lah tahzan ada yuran ke? Tak ada kan. So join je lah kan sahabat-sahabat. Baik muslimat dirahmati Allah. Buku adalah mana tadi? Bila anda bersama buku atau menjadikannya sebagai pegangan, mencari makan dan usaha mengajar. Okey, buku adalah sesuatu, itulah pokok lupa dah. Mana tidak harus duduk bersama orang yang penuh dengan orang-orang yang kaya. Okey, banyak pilihan. Betul ada banyak pilihan. Dekat dah tu, kena tunggu boleh rentas, boleh ziarah. Apa tu? Marina Osman. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Okey, terima kasih Mahiran. Saya takut Mahiran tak puas hati dalam jawapan. Itu je lah jawapan saya. Okey, tak payah. Kita kan belajar ilmu. Saya risau ibu-ibu dirahmati Allah, anda belajar ilmu tapi nampak muka guru ni kecam selalu. Tak nak. Nampak orang ni, mereka ni orang berilmu. Mesti mereka ada sebab kenapa. Okey, sahabat-sahabat, kita ni macam kita cari ilmu tapi dengan dosa ni kita tak boleh berpisah. Bahayalah macam tu sayang. Apa beza kita yang tak suka ilmu dengan yang suka ilmu? Orang suka ilmu dia tak ada bersangka-sangka. Mungkin ada sebab. So aku tak mampu. RM500 1 jam aku tak mampu. Aku carilah yang RM5 sejam. Ada tak ustazah yang tak RM5? Adalah tahzan. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat-sahabat, buku adalah sesuatu yang akan sentiasa taat kepada anda baik di siang hari maupun di malam hari. Dia akan setia baik dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah. Masya Allah, kita nak ke mana pun. Macam mak saya cakap tadi kan, kami dulu tak ada kereta. Bapak saya tak pandai bawa kereta sahabat-sahabat. Nak turun bas, nak pergi mana-mana naik turun bas. Saya bawa buku dalam bas. Pernah saya ingat lagi saya dapat duit RM1. Kan orang duk bagi duit. Sebab apa? Rajinnya baca buku. Macam tu kan. Tapi dah tua tak rajin sangat pula. Okay. Baik, dia tidak menyakiti anda ketika anda sedang tertidur. Tu dia. Buku ni tak menyakiti anda sama ada anda sedang tertidur, dan tidak akan menyakiti anda ketika anda sedang tertidur. Dia adalah guru yang jika anda memerlukannya, maka ia tidak akan merasa malu untuk membantu. Subhanallah. Kenapa dikatakan buku ni adalah guru? Kita nak belajar pasal apa? Nak belajar pasal pandemik ni kita selalu bersedih. Belilah kitab La Tahzan. Sekian dimaklumkan. Kan, anda nak belajar jangan bersedih, tapi anda baca air mata adalah guruku. Contoh kan. Pilihlah buku-buku yang boleh menjadi guru. Sebab tu kadang-kadang bila ustazah jual, ustazah buku ustazah ni tajuk apa? Sahabat, dalam kita menulis, bukan tajuk yang jadi isu. Tulis ni dah dekat nak habis tau buku muslimat dirahmati Allah. Sebagai dia datang tak dia sangka-sangka. Alhamdulillah, Masya Allah, tahniah Nizayati ke apa namanya tadi tu. Sejak join La Tahzan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab mengajar dada sentiasa berlapang kan, hilangkan kesedihan. Okey, Marina Osman yang tak sampai lagi, tolong beri peluang kepada tim khidmat. Tim khidmat Ustazah Zai ni Masya Allah, mereka khidmat untuk bantu kerja-kerja dakwah Ustazah. Kalau tidak, sahabat-sahabat mereka tak bantu, Ustazah ngajar macam ni, pelantak pergi kat hang lah. Hang pergi lah cari buku La Tahzan ni kat mana-mana. Ni Ustazah siapkan stok. Lepas tu mereka yang uruskan ambil order,
postkan bukan satu perkara mudah, dan mereka tak mendapat apa-apa upah pun. Jadi kalau dalam tempoh 2 minggu pertama tu belum sampai, maafkanlah mereka, mungkin mereka buat batch by batch kan. Kalau order banyak masuk, muslimat dirahmati Allah, mereka tunggu. Sebab ustazah kata mereka ni suri-suri rumah belaka, nak uruskan suami, anak-anak. Ustazah bagi had, jangan fokus kepada handphone nak terima order saja, ataupun sibuk nak segerakan post, tapi urusan rumah tangga ni tak selesai. Jangan. Contoh, kita mampu buat 20 je setiap hari, 21 tu buat besok. Kalau suami ajak ke sana sini, jangan guna alasan, "Jap bang, nak tolong kerja ustazah ni, banyak buku nak kena post." Jangan. Ustazah selalu ajak mereka untuk berdiskusi. Jangan tinggalkan kerja hakiki untuk membantu kerja dakwah Ustazah Zai. Jangan. Jadi kalau dalam tempoh 2 minggu contohnya tak dapat, baru kita tanya, "Minta maaf puan, takut terlepas pandang." Tanya pun comel-comel lah kan. Ini tanya, "Kenapa buku tak sampai lagi? Makan duit orang ke?" Astaghfirullah. Nangis mereka duk forward kat Ustazah. Tak apa, mulut orang kita tak boleh kunci, nak buat macam mana kan. Dia adalah guru yang jika anda memerlukannya, maka ia tidak akan merasa malu untuk membantu. Dan jika anda meninggalkannya kerana kebendaan, maka dia tidak akan memutuskan faedahnya. Walaupun anda meninggalkannya, dia akan selalu taat. Walaupun orang sekitar memusuhi anda, maka dia tidak akan berpaling. Bila anda bersama buku atau menjadikannya sebagai pegangan, anda pasti lebih unggul daripada orang lain. Sahabat, minta maaf, Ustazah berkongsi apa yang Ustazah rasa, okey? Kadang-kadang ada sahabat-sahabat Ustazah sama-sama mengajar, dia tanya, "Zai, aku dengar ceramah kau tadi, macam mana kau boleh dapat idea yang tu?" Aku baca satu buku ni, Masya Allah kan. Memang bila lepas kita baca, kita rasa rugi kalau kita tak kongsi. Ustazah Zai tak ada anak, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Ustazah nak cerita, dengar ni Umi nak cerita. Tak. Tapi kalau pergi jumpa anak-anak buah tu, memang pokpek-pokpek lah mulut kan. Kita duduk sibuk. So Ustazah nak bercerita dengan siapa? Apa yang Ustazah baca, Ustazah pindahkan kepada anda. Jadi maksud, kita takkan dapat sesuatu perbahasan, percakapan yang lebih unggul, yang lain daripada yang lain, kalau kita hanya menggunakan ilmu yang satu. Okey, aku boleh mengajar bidang ni sebab masa kat universiti dulu aku belajar bidang ni. Tapi kita tak mengisi ilmu. Kita tak baca. Macam mana kita nak dapatkan kelainan? So, kena banyak membaca. Bidang apa pun kita duduk. Anda tukang jahit, anda kena membaca kan? Aku membaca kisah hidup, macam mana dia boleh buka butik. Rupanya idea dia ni. Cari buku-buku yang memberi inspirasi, yang sesuai dengan bidang anda, yang kalau anda baca tu buatkan anda wow, buka mata, aku nak baca lagi. Bahkan kita ulang lagi. Okey, saya seronok ada orang pencinta Latahzan yang PM Ustazah, "Ustazah, lepas Ustazah mengajar tu saya baca lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli." Aina Ismail, sama Ustazah, kita pun tak ada suami dan anak. Minta maaf ya Aina Ismail, Ustazah gelak tu bukan sebab apa. Sebab selalu kadang-kadang bila Ustazah cakap macam ni, ada je maksud yang tak ada suami, kekal berdoa untuk diberikan jodoh yang baik. Kekal berdoa untuk diberikan anak. Tapi kalau dah sampai umur Ustazah ni, Ustazah dah tak doa dah bab anak tu. Cuma Ustazah selalu berdoa, jadikanlah seluruh anak-anak orang Islam ni, sebab anak-anak orang Islam adalah anak-anak Ustazah Zai. Okay, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jangan kita, "Saya tak ada suami Ustazah, saya tak ada anak Ustazah." So what? Kan? Kita kena hidup juga. Tak ada suami, tak ada anak, kita teruskan hidup. Allah tak pernah zalim pada kita. So bangkit untuk mencari redanya Allah, insya-Allah. Okay? Roshidah Nurdin, ampun, dia nampak tudung Ustazah cantik tudung anak murid hadiah, tak tahu main mana, tak ingat dah siapa yang bagi. Tapi Masya Allah, walaupun anda meninggalkannya, dia akan selalu taat. Walaupun orang sekitar memusuhi anda, maka dia tidak akan berpaling. Bila anda bersama buku atau menjadikannya sebagai pegangan, anda pasti lebih unggul daripada orang lain. Alamak, handphone saya keluarkan reminder. Anda tahu sebab apa? Sebab ceramah bersama dengan IPD, Ibu Pejabat Polis IPD tu apa? Polis Kuala Terengganu. Kan? Tak payah hantar reminder lah, orang takut. Saya ni takut jumpa polis. Kan? Jangan cakap kat orang. Tiba-tiba dah mula dah Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu. Lepas tu nanti apa tempat lagi dah. Bila seorang dah start,
ada buat majlis-majlis ilmu tu, kita seronok lah. Sebab ilmu ni sahabat, ilmu agama ni kena sampai kepada semua orang. Jadi bila satu IPD dah buat, menjangkit ke IPD lain. Lepas tu Ustaz Azwan ngusik lah saya. Kan takut sangat dengan polis, sekarang nak kawan dengan polis dah. Buku tidak membahayakan anda dengan menenggelamkan anda dalam kemurungan dan berteman dengan keburukan. Buku takkan menenggelamkan. Meskipun buku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anda. Buku bila kita tengah sedih, dia tak datang. Janganlah nangis ustazah, dia tak datang. Tapi kalau kita membacanya, kita terasa seperti dibelai. Jadi buktinya, wahai wanita-wanita, siapa sahaja yang sedang bersedih, tolonglah baca. Tolong baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong baca buku La Tahzan, InsyaAllah. Okay? Akan tetapi dengan membacanya, anda akan terhindar dari perbuatan sia-sia. Sebab kita tak nak melayan burung sedih kita ni sampai kita buat benda sia-sia. Seperti duduk termenung di hadapan pintu. Patut orang tua-tua kata, siapa duduk depan pintu nanti lambat orang masuk minang. Macam tu kan. Rupanya dia pun tak mau kita duduk termenung-termenung. Kita pun percaya, oh tak naklah duduk depan pintu kan tak ada orang minang. Rupanya tak duduk depan pintu pun tak ada orang minang. Kan sahabat-sahabat. Atau memandang cermin sambil bergaya di hadapannya sebagaimana biasanya terjadi. Adakah orang perempuan yang dia stres, dia tengok cermin? Tengok cermin, tak lalat ni makin besar ke makin kecil ni? Yang tengok cermin, ish, pipi aku ni ada jerawat pula satu. Hok yang luas besar ni dia tak syukuri. Jerawat satu ni dia sibuk belik produk apa yang sesuai. Lepas tu baring pula Google cara menghilangkan jerawat. Ya Allah, daripada pagi sampai ke petang sibuk dengan jerawat yang sebiji tu. Sahabat, kalaulah kita hidup ni, kita sibuk dengan batin kita, rohani kita, bukan sibuk dengan jasad kita. Jasad kita ni berapa lama sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa lama sangat kita dimasukkan ke dalam tanah. Allah bila nak cakap pasal ni, sebab anda dengar kuliah Ustazah 9.30 pagi nanti. Setiap Selasa 9.30 pagi di Masjid Al-Mardiyah, Ustazah bahas kitab Di Balik Tabir Kematian. Sangat menginsafkan. Allahu Rabbi, apa sangatlah kita ni masuk dalam tanah, akhirnya akan jadi tanah. Lepas setahun, family kita rindu tak tahan ni nak tengok muka mak ni. Korek kubur tak ada, tinggal rangka saja. Lepas 10 tahun, rangka tadi pun dah habis jadi tanah. Sahabat-sahabat, akhirnya yang dalam tanah tu hanya tinggal sebesar biji sawi. Itulah dia serpihan daripada tulang sulbi. Jadi tanah yang mana itu nanti yang akan Allah hidupkan balik untuk berdiri di mahsyar, menerima buku amal. Tak ada apa. Apa sebenarnya yang akan bertemu dengan Allah? Roh kita ni akan sentiasa hidup, rohani. Tapi kita sibuk belik, Allah nak pakai produk apa ya? Kalau aku pakai produk mahal tu memang muka aku boleh jadi licin. Tapi habislah, aku nak sedekah pun tak boleh. Banyak aku kena perhabis duit ni. Masya Allah, cubalah guna akal sikit sahabat-sahabat. Kesianlah orang yang hanya nak memperindah, beli apa, ubat kurus sampai beratus-ratus. Tapi sahabat-sahabat tidak pun kurus. Kan sahabat-sahabat, kadang-kadang kesianlah orang perempuan ni. Saya dah beli dah tudung sekian. Nama artis lah tak payahlah sebut kan. Tapi saya tengok cermin bila saya pakai tudung tu, kenapa muka saya tak bertukar jadi orang tu? Dan memanglah orang tu adalah orang tu. Engkau tu Muzayyanah Abdullah nak bertukar jadi sipulan-sipulan lah, mana boleh kan? Tapi saya dah pakai tudung dia dah Ustazah, saya dah pakai produk yang dia jual dah Ustazah, kenapa saya tak cantik macam dia? Allah, sabar je lah. Sebab kau tak bersyukur. Tengok dekat cermin, cukup tak mata kau 2 biji, bukan jadi mata tengah-tengah macam mata Dajjal ni. Cukup tak lubang hidung kat bawah? Kalau lubang hidung kat atas macam mana kalau hujan masuk, air hujan penuh? Cukup tak mulut engkau ada gigi boleh mengunyah? Cukup kan? Cukup Ustazah. Dah tu kenapa tak ada nak bersyukur? Sahabat-sahabat, cuba kau syukuri yang ada, kau takkan kufur. Yes, aku mampu, aku beli tudung yang artis tu jual. Aku pakai sebab aku rasa selesa, sedap, senang aku nak beribadah. Bukan beli tudung dia tu mengharapkan jeng, besok pakai tudung tu aku jadi sipulan. Stres 3 hari pakai tudung tu tak basuh. Pergi pejabat, orang tak panggil kita sipulan. Siapa jual tudung? Saya tak tahu, saya tak pernah beli tudung artis. Siapa, cuba anda sebut sikit.
Kan? Pergi pejabat, penat aku pakai tudung mahal ni, RM200 ni. Tak ada siapa pun panggil aku dengan nama si Polan. Panggil aku Kak Nah juga. Tukarlah sikit nama, aku pakai tudung dia ni. Ya Allah, stres seorang macam tu. Balik kampung, raya-raya pakai tudung paling mahal, cik. Lawa tak tudung air? Lawa tak? Makcik-makcik mana nak tahu tudung ni Lopa ke, tudung Pazura ke? Makcik-makcik tak tahu. Jadi muslimat kita, lawa tak cik tudung saya? Lawa tak? Haram tak puji langsung. Stres sendiri. Tak payahlah sibuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah sibuk. Apa yang kita ada ni, pakai. Apa yang Allah, jangan nak cakap kalau Ustazah boleh belah dada, pindahkan kepada anda, tutup aurat kot. Pakai je lah. Kan Ustaz kata, ai bunga-bunga tudung pagi ni, sebab dia tahu saya bukan suka pakai tudung-tudung macam ni. Anak murid bagi, bang, pakai je lah. Takkan nak campak tong sampah pula. Alhamdulillah muslimat. Kalau nanti tiba-tiba macam tak selesa lah pakai je, fikir selesa je. Kalau tak selesa, anda jangan tengok Ustazah punya brush ni. Ini brush zaman sekolah kot, dah 20 tahun ada. Mata dia pun, batu-batu dia ke mana? Takkan asal ada je, capai je. Tak ada siapa tanya dari tadi kan. Kalau Ustazah tak bagi tahu, tak ada siapa tanya, Ustazah brush Ustazah tu dah tak ada mata ke? Tak ada siapa tanya kan. Yang penting tudung ni daripada longgar tadi jadi elok, terletak selesa. Hidup kena macam tu je sahabat. Cuba hari-hari fikir, aku kalau mati jumpa Allah dengan hati yang penuh dengan penyakit ni, Allah nak terima tak aku? Husnul khatimah tu kita dapat, Masya Allah. Bila pandang cermin, dia tembus ke hati kita. Bukan pandang cermin nampak jerawat, nampak muka tak bermakeup. Bukan. Pandang cermin, tembus. Apa ada kat dalam ni ya Allah? Orang tak tahu. Tapi aku ni sombong dengan orang. Aku ni bongkak ni, aku ni ujub, aku ni riak. Orang tak tahu, tapi aku tahu ya Allah. Tolong bantu aku membersihkan hati aku. Ini lebih bahagia sahabat. Dalam hidup, lebih bahagia. Percayalah. Okey, saya habiskan sikit. Buku habis. Mana akan, tetapi dengan membacanya anda akan terhindar dari perbuatan sia-sia. Oh ni tadi, jangan duk lama termenung depan pintu, jangan duk tenung cermin seorang-seorang. Muslimat dirahmati Allah, itu satu perkara merugikan. Buku dapat mencegah anda dari pandangan yang menyesatkan, yang tidak penting, bergaul dengan manusia rendah, ikut serta dengan pembicaraan yang tidak berguna, perkataan yang merosak, akhlak yang buruk dan kebodohan yang tercela. Okey, sahabat-sahabat, tak nampak pun Ustazah brush tu. Apa tu maksudnya? Tak faham. Brush, spelling dia tu brush, apa benda ni? Tak nampak kan? Sebab apa tak nampak? Sebab Ustaz tak cakap. Bila Ustaz cakap, nampak. Muslimat, dengan membaca buku anda, saya dah tergelak ni. Masa saya tulis buku-buku dengan PTS, kalau anda biasa dengan nama Puan Ainun Muhammad kan, Puan Ainun Muhammad tu owner PTS Publication. Masa zaman Ustazah mula-mula menulis buku dengan bengkel semua tu, dia memang seorang yang patut kita tabik spring lah. Nama yang hebat dalam penulisan buku, syarikat yang besar sahabat-sahabat. Lepas tu dia nak cerita, saya bukan membuka aib ke apa, sebab dia memang macam tu. Yang paling comel bagi kami peserta-peserta bengkel yang datang lawa-lawa, brushkan main, tudung keliling lipat kan. Puan Ainun bagi ceramah, tom, melahirkan ramai penulis buku. Tahu dia ikat tudung dia dengan apa? Dia pakai sepit baju. Sepit baju kat rumah tu yang kita disediai kain sepit baju, tudung dia ikat sepit baju. Ya Allah, aku punya sifu ni, dia boleh sepit tudung dengan sepit baju je. Kan? Dia ceramah berjam-jam, orang bersemangat, boleh tulis buku, siap ada syarikat besar sahabat-sahabat. Pakai sepit baju je. Ustazah dengan kawan dah mulalah agak-agak kening. Kau ada CEO macam tu, engkau ada penulis buku yang hebat, engkau ada ternama satu Malaysia luar negara kenal macam tu. Tak ada Zai, tak ada. Tu yang kau duk brush mahal-mahal, makeup tak sudah tu pasal apa? Cuba tengok bos kita ni, tengok sifu kita ni pakai sepit baju. Allah muslimat. Kan, tapi lengkap, sarung tangan tak tinggal, stokin tak tinggal, lengkap menutup aurat. Tiba waktu solat, kita solat dulu elok je tudung sembahyang macam tu. Dah pakaian patuh syariah, tudung sepit baju. Okey, sekian dimaklumkan. So apa kisah sangat Ustazah pakai brush ni dengan tak ada mata, daripada syukurlah Ustazah saya tak pakai sepit baju. Sekian dimaklumkan. Okey, kita ni sibuk nak repair kat luar, dalam tu sibuk dengki kat orang sebagainya. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Tamat. Dengan membaca buku, anda memperolehi keselamatan untuk selanjutnya mendapatkan harta.
Yes, membaca buku dapat keselamatan, tahu cara macam mana nak hindar diri daripada sekian-sekian. Suka baca buku tentang kesihatan, dia tahulah, Ustazah lepas makan jangan minum air sejuk, Ustazah, minum air panas. Ustazah tak suka baca buku kesihatan, maka Ustazah pun okey Kak, makasih. Gitu je lah kan sahabat-sahabat. Jangan marah pula orang nak bagi kita nasihat. Okey Kak, makasih. Rupanya dengan membaca buku banyak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh mendapatkan harta. Tadi mengajar niat nak dapat harta, gaji hujung bulan, tapi tak membetulkan niat, bahaya. Mengajar tanpa fikirkan harta, Allah bagi. Allah bagi, tiba-tiba dapat tudung free. Allah bagi sahabat-sahabat. Okey, di samping itu anda juga terhindar dari mensia-siakan waktu. Jika anda tidak menyibukkan diri dengan membaca, betul kan? Tentu anda akan terjebak dalam perbuatan yang melalaikan dan tidak berguna. Ringkasnya, buku akan memberikan kenikmatan dan kebaikan yang besar. Kita tutup dengan, dan sesungguhnya telah kita ketahui bahawa sebaik-baik cara untuk mengisi waktu terluang pada siang hari dan menghindari terbuangnya waktu percuma pada malam hari adalah dengan membaca buku. Orang yang suka menganggur, garis penting ni, orang yang suka menganggur tidak akan dapat memanfaatkan waktu terluangnya. Orang yang suka menganggur sebab hobi dia suka jual anggur, takkan dapat memanfaatkan waktu terluangnya untuk kegiatan yang dapat menambah pengalaman. Kenapa dinamakan membaca buku tu adalah salah satu hobi? Apa maksud hobi? Apa yang kita isikan, apa yang kita buat di masa lapang. Kalau masa lapang dia gunakan untuk bermenung-menungan, duk belik jerawat kat cermin, apa yang hang dapat? Jerawat tu dengan tengok cermin boleh hilang ke? Tak. Cuba gunakan masa itu untuk membaca. Anda tak keluar rumah pun anda dapat pengalaman daripada pengalamannya orang lain yang anda baca. Anda membaca, anda dapat, macam ni rupanya secara tradisional nak hilangkan penyakit kencing manis. Saya baca buku ni Ustazah, subhanallah. Anda kongsi pula dekat Facebook anda. Anda kongsi pula dekat grup WhatsApp anda apa yang anda belajar daripada kitab Latahzan. Contoh, ini sikit tulis pun tak mau. Sekian dia maklumkan. Fikiran dan harga diri. Membiarkan waktu terluang tanpa membaca buku sama sahaja dengan tidak dapat menjaga kehormatan diri, tidak dapat memperbaiki agama, tidak dapat mengembangkan harta, tidak dapat menjaga kreativiti dan tidak merasakan nikmat. Segala tidak-tidak ni adalah perkara negatif. Macam mana boleh dapat benda negatif? Sebab anda mudah terjebak dengan perkara negatif. Positifkan minda untuk menjadi manusia yang hebat. Tak lain tak bukan, wajibkan diri untuk suka membaca. Walaupun dah tua bangka. Sekian, maafkan saya. Okey, insya-Allah besok kita siri sambungan bab 74 untuk kita tamatkan keutamaan buku dengan faedah membaca dan mentelaah. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.